Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Rashidah binti Syahran daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Siti Yomping. Hari ini kita akan mempelajari Pendidikan Islam tingkatan 3, pelajaran yang ketujuh iaitu kewajipan memelihara kehormatan diri. Ustazah harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan kita. Baiklah, kita akan melihat apakah objektif pembelajaran daripada tajuk ini. Iaitu yang pertama, murid-murid akan dapat membaca ayat 30 hingga 31 surah An-Nur, menyatakan terjemahan ayat, menghuraikan perintah Allah dalam ayat, serta merumuskan pengajaran ayat 30 hingga 31 dan menghubungkaitkannya dalam kehidupan. Mari kita lihat dahulu ayat surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Saya harap murid-murid telah pun bersedia kerana kita akan mendengar bacaan ayat al-suci Al-Quran, dan saya harap murid-murid dapat sama-sama menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ustazah harap murid-murid telah pun mendengar ayat tersebut dengan baik. Kemudian kita akan lihat terjemahan ayat surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Iaitu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara mereka yang lelaki
atau anak-anak saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam atau hamba mereka, atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan lagi. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui orang perhiasan mereka yang disembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Baiklah murid-murid, kita akan melihat seterusnya apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat. Baik, yang pertama ialah menundukkan pandangan. Yang kedua, memelihara kehormatan. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, bertaubat. Mari kita lihat satu persatu daripada huraian perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita lihat dahulu yang pertama, menundukkan pandangan mata. Baik, apa makna menundukkan pandangan mata? Maksudnya ialah Allah memerintahkan hamba-Nya menjaga pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang haram. Kenapa kita tidak boleh melihat perkara yang haram? Kerana ianya menyalahi syarak dan akan menyebabkan berlakunya perbuatan zina. Baik, kita lihat pula bagaimana cara untuk menundukkan pandangan mata. Okay, yang pertama, ingat. Kita kena sentiasa ingat Allah. Yang kedua, hindari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, lihat perkara-perkara yang baik. Dan yang keempat, banyakkan berpuasa. Sekarang ni kan bulan Syawal masih ada. Kita baru sahaja melalui bulan Ramadan. Jadi bolehlah banyakkan berpuasa. Baik, kemudian kita lihat pula memelihara kehormatan. Antaranya ialah hindari perbuatan zina. Jika kita berpakaian, hendaklah kita berpakaian menepati kehendak syarak, menjaga tata susila dan pergaulan, bercakap perkataan yang baik dan lemah lembut. Okay, untuk menjaga maruah diri, kita perlu elakkan 3 perkara. Antaranya yang pertama, disentuh oleh orang bukan muhrim. Yang kedua, ditunjukkan gambar yang lucah. Yang ketiga, diraba. Okay, baiklah. Kita lihat pula yang seterusnya, iaitu menutup aurat. Apa makna menutup aurat? Menutup aurat ialah batasan anggota yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Aurat lelaki macam mana? Iaitu daripada pusat hingga lutut. Manakala aurat perempuan pula ialah seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua-dua belah tapak tangan. Baik, kita lihat pula keadaan aurat seorang perempuan. Sekiranya perempuan itu bersama dengan wanita Islam yang lain, auratnya ialah dari pusat hingga lutut. Dengan lelaki mahram pula, dari pusat hingga lutut. Tetapi jika khawatir timbulnya fitnah, maka pakailah pakaian yang sopan. Sekiranya bersama dengan lelaki bukan mahram, bagaimana? Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan sekiranya bersama dengan wanita bukan Islam, seluruh badan kecuali anggota zahir ketika bekerja. Ustazah harap murid-murid dapat faham. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Bertaubat. Apa makna taubat? Iaitu perbuatan kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang kita lakukan. Antara cara dan syarat taubat ialah yang pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti melakukan dosa. Yang ketiga, berazam tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan yang keempat, minta maaf sekiranya berkait rapat dengan manusia lain. Baiklah, kita lihat kepada pengajaran ayat. Kita hendaklah menundukkan pandangan dari melihat perkara-perkara yang haram agar beroleh balasan syurga. Yang kedua, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar selamat dari keburukan dan gangguan. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah sertakan latihan penilaian sebagai pengukuhan daripada tajuk pelajaran kita pada hari ini. Ada 3 latihan penilaian. Soalan yang pertama,
Jelaskan perintah Allah yang terdapat dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur. Yang kedua, nyatakan keadaan aurat seorang perempuan. Dan yang ketiga, terangkan pengajaran ayat dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Murid-murid bolehlah menulisnya di dalam buku latihan sebagai pengukuhan pada tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah pun selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan baik dan Ustazah harap murid-murid akan sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu supaya murid-murid akan berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi. Bye.